InsyaAllah boleh ikut. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita bertemu dalam satu majlis yang kita tak rancang, tapi insya-Allah satu majlis yang bersempena dengan masih lagi di majlis doa selamat di bacaan Yasin adinda adik yang meninggal dunia semalam. Jadi insya-Allah masih lagi di rumah adik bersama dengan sahabat-sahabat Ansar dari Negeri Sembilan. Sebahagiannya ada bersama-sama kita pada malam ini insya-Allah. Jadi minta maaf tak sempat nak iklan. Jadi kita main buat je lah insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama kita syukur pada Allah diberikan kesempatan, dan insya-Allah pada malam ni ramai kita tetamu-tetamu kita daripada sekitar dan juga daripada keluarga-keluarga yang datang dari merata tempat lah. Jadi insya-Allah pada malam ni untuk sama-sama kita mengambil iktibar daripada apa yang telah berlaku. Jadi semalam lepas daripada convention, sidang media convention semalam yang telah dibuat di Kuala Lumpur di pejabat PPIM, saya balik pergi ke solat Jumaat. Lepas solat Jumaat semalam dapat berita adik aksiden dan meninggal dunia di kilometer 80 nilai plus highway lah, utara selatan. Dan apabila mendapat berita tersebut, saya terus bergegas pergi ke tempat kejadian. Pada masa itu masih lagi ada jenazahnya masih ada di sana. Jadi saya bergegas terus menuju ke tempat kejadian di kilometer 80 itu. Dan Allah izin jam teruk lah mai sini. Anaknya. Jadi terus bergegas ke sana dan alhamdulillah sempatlah berjumpa dengan jenazah. Dia tak angkat lagi sampai dan bertemu dengan melihat jenazah yang dalam keadaan memang cedera parah lah. Allahyarham telah mungkin dia jatuh teruk. Dia naik motor besar, motor 1000cc kot agaknya, saya rasa 1000cc, BMW. Jadi Allah izin mungkin berlaku kemalangan dan meninggal dunia lah di tempat kejadian. Jadi apabila kita melihat pada masa itu, saya melihat Allahyarham jenazah ni, dan perkara yang pertama sekali terdetik dalam hati ialah dalam usia yang muda, masih muda lagi, anak pun kecil-kecil lagi, dan dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umurnya kurang lebih 43 tahun. 1979, 43 tahun. Seorang doktor PhD dan juga seorang IRTS dan DR doktor. Alhamdulillah dia mengajar di UiTM, sebelumnya bersama dengan UTM. Jadi insya-Allah mungkin sebahagian daripada kita kenal beliau. Dan ketika melihat bagaimana keadaan beliau itu, terdetiklah
bagaimana apabila sampai waktu kita ni dipanggil oleh Allah pulang, memang dia akan panggil kan. Tak akan lambat satu detik, tak akan cepat satu detik kan. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampai waktu ajal tu kan, tidak akan dilambatkan dan tidak akan dicepatkan walaupun satu saat. Jadi apabila melihat perkara tersebut, maka saya merasakan satu perkara yang terpanggil lah untuk kita sama-sama menyaksikan dalam hidup kita. Kita buat muhasabah dalam diri hidup kita ni. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78, Ainama takunu yudrikukum kumul maut. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana juga kamu cuba, di mana juga kamu berada, ainama takunu yudrikumul maut, kamu pasti akan berjumpa dengan kematian. Jadi di mana saja pun kamu berada, kamu pasti akan berjumpa dengan ajal. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu berada di dalam benteng, benteng-benteng yang kukuh, yang tinggi, yang hebat. Jadi maknanya walaupun kamu berada di satu tempat yang kuat, yang kukuh, kan? Tapi bila sampai maut juga. Ini kita cerita pasal akhir zaman, di mana yang di kalangan kita nak buat, kita kata Bill Gates, kita dengar lah Bill Gates dan geng-geng dia telah buat bunker. Bunker, dia telah buat bunker. Dia telah buat bunker ni apa bahasa kubu, kubu. Dia telah buat kubu untuk mempertahankan diri dia daripada nuklear, bom nuklear. Di Singapura pun kita dengar dah ada kubu, dia dipasang bunker, iaitu di Malaysia pun ada di Putrajaya, dibuat oleh Tuan Mahathir. Jadi bunker ni telah dibuat di merata tempat, dan Allah berfirman di dalam suratul Nisa, An-Nisa ayat 78, ainama takunu yudrikukumul maut. Di mana sahaja pun kamu berada dalam kan benteng-benteng, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun di dalam benteng-benteng yang kukuh ataupun di dalam bunker yang tinggi, yang kukuh, kan, al-maut akan boleh datang kepada kamu. Jadi maknanya di sini bukanlah naik motor mati, naik kereta mati, duduk di tempat yang perang mati. Jadi mati ni adalah satu yang akan datang kepada kita di mana sahaja berada, pada masa bila pun, iaitu pada masa yang Allah telah tetapkan. Maka sebab itulah semalam bila bersama dengan sebahagian kawan-kawan kita, bila cerita bagaimana dia naik motornya memang berkuasa tinggi lah, motornya laju. Jadi wah, macam mana ni saya pergi kerja tiap-tiap hari naik motor. Macam mana pergi tiap-tiap hari naik motor pergi kerja. Jadi tak selamat kan. Jadi sebenarnya selamat tu kita kena usahakan sebab Allah perintah kita. Tetapi yang lebih penting lagi bukan sekadar kita nak rasa selamat tak selamat. Yang lebih penting lagi kita nak kena rasakan bahawa umur kita ni telah ditetapkan. Allah dah tetapkan setiap kita ni. Ada orang umurnya sampai 100 tahun, ada orang umurnya 1 hari, ada orang umurnya hanya beberapa saat je keluar daripada perut ibu tadi tu dan terus meninggal dunia pun ada. Jadi semua itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang penting pada malam ini untuk kita merasakan bahawa sesungguhnya al-maut itu adalah merupakan perkara yang pasti yang akan datang kepada kita. Mungkin malam ni, mungkin besok, dan mungkin kita akan berhadapan dengan kematian itu dalam keadaan kita masih lagi muda, tua dan sebagainya. Yang penting ialah kita usahakan supaya kematian itu menjadi kematian yang terbaik, husnul khatimah. Husnul khatimah. Dan macam mana nak dapatkan kematian yang terbaik? Kematian yang terbaik itu mestilah hidup dengan keadaan yang terbaik. Siapa yang hidup dengan kebaik, maka dia akan mati terbaik, insya-Allah. Disebut sebagai hidup mulia.
dengan Islam dan mati mulia dengan perjuangan Islam. Jadi sebab itulah pada malam ni sebagai mukadimahnya, marilah sama-sama kita ni ada orang nak tengok. Ada orang nak tengok. Ni ada orang tengok. Ni tengok tu. Ni bukan cucu, anak saudara. Jadi digambarkan bagaimana keadaan pada hari ini, iaitu keadaan di mana kematian yang sebenarnya bukanlah kita takut mati. Orang Islam tak takut mati, tapi orang Islam bersiap untuk berhadapan dengan saat ajal dia. Saat ajal itu masih bila? Saat ajal itu ialah ketika kita bersama-sama dengan sini. Dia cakap tak faham pun. Saat kita bersama-sama dengan apa yang digambarkan sebagai mati untuk mendapatkan kematian yang terbaik, husnul khatimah. Cerita pasal mati ni saya nak bawa kepada peristiwa antarabangsa. Setelah saya mengkaji bersama-sama, berbincang dengan beberapa orang kawan-kawan kita, saya dapati apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW akan berlakunya al-malhama al-kubra, peperangan-peperangan yang besar di akhir zaman itu, nampaknya semakin hari semakin dekat. Semakin hari semakin dekat. Apa peperangan tadi itu? Digambarkan dalam satu hadis. Saya tidak hafal hadisnya, tapi saya kata mafhumnya lah. Sebab saya tak ada nota apa-apa malam ni. Cakap aja. Iaitu Nabi menggambarkan bahawa antara peperangan yang akan berlaku itulah apabila orang-orang Islam bergabung dengan Rom. Orang Rom, bangsa Rom. Bangsa Rom. Jadi bangsa Rom ni ada yang menyatakan Bani Asfar, iaitu orang yang berkulit putih daripada Eropah, daripada Amerika. Ini satu pandangan. Ada yang berpandangan bangsa Rom itu juga adalah merupakan orang-orang Nasara, Kristian, yang sekarang ini kebanyakannya berpusat di Rusia. Berpusat di Rusia dan berpusat di sekitarnya. Dan bila kita melihat Rusia, saya nak beritahu pada malam ni antara fakta-fakta yang menakjubkan. Rupa-rupanya Islam telah berkembang di Rusia. Dan daripada kawan-kawan kita yang berada di sana dan juga kawan-kawan kita yang ada hubungan dengan orang-orang Rusia ni, rupa-rupanya Islam telah berkembang di Rusia. Kurang lebih 65% penduduk Rusia adalah Muslim. Digambarkan penduduk Rusia 65% Muslim. Ini statistik yang tidak resmi bagi mereka yang berada di sana telah memberitahu. Maknanya orang Islam di Rusia tu lebih ramai daripada orang Islam di Malaysia. Di Malaysia ni baru orang Melayu baru 55%, kalau tak silap lah. Katalah 60%. Di kalangan Melayu ni pun pula ada yang murtad juga. Hak jenis murtad keluar pun ada juga. Jadi maknanya kita lihat di Rusia, orang Islam sana lebih ramai daripada di Malaysia. Dari sudut persentasenya, peratusannya pun ramai, dan dari sudut bilangannya pun ramai. Jadi dan kemudian digambarkan pula Perdana Menteri Rusia Putin. Ini tak pernah jumpa, ni fakta ni tak pernah jumpa. Tapi saya pun terkejut. Saya dengar daripada kawan-kawan yang memang ada di sana. Dia kata secara perlahan-lahan, dia kata Putin ni pun dah Muslim dah. Putin ni Muslim, dia kata. Wallahualam, Muslim yang mazhab mana saya pun tak tahu. Kita tak dapat determine lagi. Muslim yang sejauh mana tak tahu, tapi kata Muslim. Malahan dia kahwin dengan isterinya itu orang Islam. Wallahualam. Ini yang saya dengar daripada kawan-kawan. Jadi sebab itulah kita lihat apabila berlaku kekejaman di Palestin, Putin antara orang yang melawan Israel, membantah lah. Begitu juga apabila berlaku perkara-perkara kita kata perkara yang menzalimi orang Islam di Syria, Putin masuk campur. Putin masuk campur. Jadi kalau tidak kerana Rusia masuk campur, sudah pastilah Syria dah berada di bawah Amerika, di bawah NATO, yang kemudian akan dirosakkan Syria. Sebab Syria ni ataupun Syam ni adalah merupakan antara perkara yang tempat yang penting untuk kebangkitan di akhir zaman. Jadi bila kita dengar berita-berita begini,
maka kita melihat bagaimana keadaan Islam ni kemungkinan besar orang Islam akan bergabung dengan orang-orang Rom. Yang dimaksudkan Rom itu adalah Rusia. Sebenarnya ada benda lain lagi lah, fakta-fakta lain, tapi saya tak nak sebutlah pada malam ni, cukup dengan 2-3 perkara ni. Cuma saya nak sebut sini, maka digambarkan oleh Amerika ataupun NATO bahawa mereka tidak akan membiarkan Islam berkembang dan pengaruh Islam berkembang. Maka sebab itulah mereka cuba merosakkan perkembangan Islam di sebelah sana dengan mereka stimulit ataupun mencipta peperangan-peperangan, antaranya peperangan dengan Ukraine antaranya. Jadi ini antara salah satu sebab lah. Jadi kita nak sebut kat sini bagaimana perkara ini amat mengejutkan saya juga sebenarnya. Saya tak sangka sampai ke peringkat itu. Saya tahu Islam berkembang di Rusia, tapi kita tak sangka sampai ke peringkat itu. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan kawan-kawan kita daripada yang memang bekerja di sana, yang berada di sana, dan mereka bersama-sama dengan kepimpinan Rusia juga, dan mereka telah menyatakan fakta-fakta ini. InsyaAllah minggu depan lepas raya saya akan jumpa dengan mereka lagi, akan mendalami lagi apa yang berlaku di sana, dan kita akan mendapatkan insyaAllah maklumat-maklumat yang lebih tepat lagi lah insyaAllah. Jadi oleh itu, maka apa yang perlu kita nampak sekarang ini, peristiwa-peristiwa tentang kebangkitan akhir zaman ini kemungkinan akan berlaku dengan lebih cepat lagi. Makanya sekiranya Putin dan Rusia serta sekutunya termasuk Erdogan dari Turki bersama sebagai satu pasukan, maka sudah tentulah NATO dan Zionis Israel, mereka tidak akan membiarkan benda ini berterusan. Mereka akan ganggu dan kacau. Dan oleh itu maka sudah tentulah antara perkara yang mungkin akan menjadi satu perkara yang tak dapat dielakkan ialah peperangan. Dan peperangan yang tidak dapat dielakkan itu ialah peperangan yang besar. Dan kemungkinan juga peperangan itu adalah peperangan yang berkaitan dengan nuklear. Sebab kita telah mendengar bagaimana Putin menggambarkan bahawa dia kata hari kiamat itu di tangan Tuhan, dia kata. Hari kiamat di tangan Tuhan. Tapi perang dunia ketiga nak pastikan Amerika Zionis ni kalah kita, bukan di tangan Tuhan, dia kata. Kita yang akan perang ni. Dia sebut lebih kurang macam gitulah. Bahasa dia lah, bahasa Rusia, nak translate bahasa kita ni mungkin tak tepat sangat lah. Jadi nak sebut kat sini bagaimana dia telah menunjukkan kepada NATO bahawa kalau kamu nak kuasai dunia, kamu boleh kuasai dunia, tetapi jangan buat sebarangan kepada tempat-tempat yang adanya orang Islam. Jadi sebab itulah kemungkinan besar kita akan melihat gabungan antara tentera-tentera Islam. Dan sekarang ni pun sebenarnya kebanyakan daripada tentera Rusia adalah orang Islam. Kalau sebelum ini, ketika peperangan Afghanistan, kita dapati pada masa itu tentera Rusia banyaknya orang yang tak ada agama. Tak ada agama. Jadi bila tentera Rusia ditangkap oleh tentera Islam Afghanistan pada masa itu, ramai yang tak ada agama. Bila ditanya dengan dia, kamu kenapa kamu berperang apa, tak tahu, tak ada matlamat. Dan apabila ditanya kepada dia, apakah yang menyebabkan kamu perang ni, kenapa perang, semua tak tahu, tak boleh jawab, tak ada agama. Tapi pada hari ini kita dapati mereka sudah mula ambil Islam. Islam mazhab apa tu, Sunni ke Syiah ke mana ke, itu belakang kira. Memanglah dia ada mazhabnya, tapi nak sebut sini Muslim. Dan di sinilah kita lihat sekiranya perkara ini berlaku dengan izin Allah, maka bermakna Islam akan tertingkat. Dan sekarang ini salah satu perkara yang sedang difikirkan oleh kepimpinan mereka yang berfikirlah, bagaimana nak menghubungkan, bagaimana nak membina kekuatan gabungan antara Nusantara dengan Rusia ataupun Nusantara dengan Rom, pihak Rom yang digambarkan akan bergabung. Walaupun di akhir lepas tu pihak Rom tu akan defect, orang yang salib, orang Kristian akan defect, tetapi itu adalah setelah diberikan kemenangan. Maknanya Islam dengan gabungan Rom akan menang, dan selepas itu mereka akan
kan berpecah semula, tapi Islam akan lebih kuat. Jadi yang menjadikan Islam itu kuat daripada hadis Nabi itu ialah setelah Islam bergabung dengan Rom. Jadi Islam akan menang setelah gabungan di antara Muslim dan orang-orang Rom. Dan orang Rom ini adalah merupakan orang-orang yang sekarang ini kita gambarkan kemungkinan besar dari sebelah sana lah, Rusia, sebelah sana. Dan di sinilah kita lihat perkara ini sedang berlaku. Sebab tu insya-Allah tuan-tuan dan puan, Allah SWT menyusun kebangkitan akhir zaman ini bukan secara magic semata-mata. Magic ni maknanya apa? Kita lemah, tiba-tiba jadi kuat. Tiba-tiba boleh bersilat. Mentang-mentang tengok cerita Mak Kilau, kan? Tengok Mak Kilau boleh bersilat, boleh terbang semua. Kita kata, wah aku nak jadi macam Mak Kilau. Sedangkan sebenarnya kan Allah SWT menjadikan sesuatu dengan sebab. Dengan sebab. Maka dengan sebab ni maknanya akan ada kan asbab-asbab yang menjadikan umat Islam ni kuat dan akhirnya bergabung dengan kekuatan dan kemudian dimenang. Jadi sebab tu Allah gambarkan dalam Quran kan, orang yang kita tak boleh bergabung siapa? Siapa orang yang kita tak boleh bergabung? Yang confirm tak boleh bergabung. Suratul Maidah Allah gambarkan apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Ni orang yang confirm kita tak boleh bergabung. Maknanya baik macam mana dia pun tak boleh bergabung. Kenapa? Allah sebut asyaddan nas adawah. Maknanya kamu pasti jumpa di kalangan manusia yang jahat, paling jahat, asyaddan nas, paling dahsyat bahasa kita. Di kalangan manusia itu yang permusuhannya adawah. Dia punya permusuhannya kepada orang beriman. Jadi bila Allah gambarkan permusuhan dia, manusia paling jahat, maka kita tak boleh nak fikir, oh aku nak bergabung dengan dia. Jangan. Kalau kita fikir nak bergabung dengan dia, Allah dah declare dia sebagai musuh Islam. Paling dahsyat sekali. Siapa dia? Al-Yahud. Al-Yahud ni apa? Zionis. Zionis ni terdiri daripada Zionis Yahudi dan Zionis Kristian. Zionis ada dua. Yahudi punya Zionis, Kristian punya Zionis. Dua-dua. Kalau Kristian Zionis ni seperti evangelis. Itu Zionis. Mana-mana Kristian yang menyokong pembinaan Israel itu Zionis. Itu Zionis. Jadi walaupun ni Kristian, di Zionis. Jadi mana Zionis Kristian dan Zionis Yahudi, kita tak boleh bergabung dengannya. Kenapa? Allah ada firman dalam Quran, mereka musuh yang paling ketat sekali. Asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu. Yang menjadi manusia yang paling jahat, yang musuh Islam, yang memusuhi orang beriman. Allah sebut musuh. Allah guna perkataan musuh. Musuh orang beriman. Siapa dia? Al-Yahud, Zionis. Zionis Islam dan juga Zionis Kristian. Wallazina asyraku, dan juga mereka yang mensyirikkan Allah. Jadi mereka yang mensyirikkan Allah ni mana yang mempunyai banyak Tuhan pun sama. Kita kena berhati-hati. Jangan sampai kita kata siasah. Kita kata saya nak buat siasah apa? Siasah apa dia panggil? Siasah apa dia panggil istilah dia tu kan, tahalluf siasi kan? Kita nak berjanji setia dengan orang-orang yang bukan Islam ni. Kita tengok adakah orang itu adanya Zionis Yahudi di belakangnya, ataupun adanya orang yang mensyirikkan Allah, munafikin dan sebagainya. Maka orang ni tak boleh bergabung, sebab Allah ada isyhar musuh. Jadi orang yang boleh bergabung digambarkan dalam hadis Nabi gambarkan kepada kita tentang orang-orang yang Rom tadi. Dan dalam ayat yang sama Suratul Maidah juga di bawah tu Allah berfirman menggambarkan kepada kita tentang ada di kalangan orang-orang Nasara. Nasara. Allah sebut Nasara. Siapa dia? Orang-orang yang Kristian ini, yang hatinya lembut. Yang hatinya lembut, yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mengalir air mata. Ini orang yang boleh kita bergabung. Maknanya orang Kristian yang hati jiwanya lembut, yang dia ada jiwa keimanan walaupun dia bukan Islam. Yang ini maknanya Allah gambarkan mereka ni ada hati-hati yang lembut. Inilah yang digambarkan hadis tadi. Rom ni maknanya golongan-golongan yang ada Kristian, yang ortodok,
Yang mana Kristian Ortodok itulah merupakan Kristian yang digambarkan oleh Nabi SAW akan ada gabungan dengan orang-orang Islam. Dan bila orang Islam bergabung dengan orang-orang Kristian ini, maka mereka akan dapat mengalahkan musuh mereka. Siapa musuh mereka? Al-Yahud. Wallazina asyraku, orang Yahudi dan orang yang mensyirikkan Allah. Jadi kat sini kita lihat kan kaedah-kaedah maknanya kita nampak hari ni. Ni banyak ni, negara ni banyak ni. Kan ada Amerika, adanya NATO, kan adanya Rusia, adanya China, kan. Jadi Rusia dengan China sepakat lagi, kan. Jadi kita kata yang mana satu yang kita boleh nak tengok-tengok lah, maka dah ada panduan dah. Jadi sebab itulah kita tengok, kan, sekiranya kita masih lagi melihat musuh-musuh tu sebagai kawan, maka kita kena berhati-hati. Maka digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang saya baca tadi, iaitu berkenaan dengan bagaimana kematian itu yang pasti akan datang kepada kamu, walaupun kamu berada di dalam kubu, dalam bangka, kubu-kubu yang kukuh, yang tinggi. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada dalam kubu-kubu yang kuat, yang kita kata kukuh, yang tinggi, maka dia kata apa? Yudrikumul maut, kamu akan didatangi oleh ajal. Jadi maknanya yang menjadi sandaran kepada orang Islam bukanlah fizikal. Bukanlah fizikal. Kita jangan rasa saya ni boleh menang, boleh kuat, boleh hebat dengan sebab saya ada kubu, saya rumah yang kuat, saya ada kekuatan-kekuatan fizikal. Tetapi sebenarnya kan yang menyelamatkan kita ialah Allah. Jadi sebab tu saya nak kena sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa sungguh-sungguh kita akan berhadapan dengan kesusahan, dan kesusahan itu antaranya lah kesusahan peperangan. Jadi peperangan. Sebab tu hari ni kita nak kena prepare. Tapi preparation macam mana? Ni kita nak sentuh sikit lah. Jadi apabila telah berlaku kematian kepada kita, maka bila kita telah mati, meninggal dunia, maka kita akan lihat bahawa kita akan berada dalam keadaan rugi. Jadi tadi tu dari sudut senario antarabangsa. Jadi senario yang dekat ni, siapa pun kita rugi sebenarnya selagi kita tidak melakukan 4 perkara. Macam mana kita nak jadikan hidup kita ini elok dan mati kita pun elok, kan? Sebab kita dicipta oleh Allah yang tak boleh lepas, kita yang tak boleh lepas masa dan juga tenaga. Ini secara asas. Kalau bahasa sains ni energy and time, dua benda tak boleh lari. Okey. Jadi time ini ialah perjalanan hidup kita, energy itulah kekuatan yang ada pada kita. Jadi itu Allah bagi pada kita. So dua-dua ni bila Allah bagi pada kita, maka dia akan membawa kepada kebaikan sekiranya kita ada 4 perkara. Tapi kalau kita tidak ada 4 perkara ini, walaupun kita sekarang elok, kita akan habis juga dengan tak elok. Ini rahsia untuk dapatkan husnul khatimah yang Allah sebut dalam surah Al-Asr. Dalam surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 4 perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Asr ini ialah perkara yang akan menyebabkan hidup kita ni berjaya, mati kita berjaya. Hidup kita ni beruntung, mati kita beruntung. Hidup dalam keadaan aman, kita beruntung. Hidup dalam keadaan perang, untung. Semua untung berlaku. Ada 4 benda. 4 benda ni mesti ada, mesti berlaku. Yang pertama sekali, Allah bersumpah dengan masa. Wal 'asr. Allah bersumpah dengan masa. Setengah-setengah ulama menggambarkan demi waktu asar. Wal 'asr. Demi waktu asar. Setengah-setengah ulama mentafsirkan sebagai demi kehidupan kita. Setengah-setengah ulama mentafsirkan sebagai masa. Jadi umur kita itu adalah merupakan satu yang penting. Sebab itu Allah bersumpah dengan wal 'asr.
bersumpah dengan kehidupan, demi masa, demi kehidupan. Maksudnya kita hidup sekarang. And innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Dan illal ladzina amanu, kecuali mereka yang terikat dengan iman. Maknanya apa? Maknanya yang pertama sekali, kita nak kena pastikan kita dengan Allah tak terputus. Macam mana tak terputus dengan Allah? Kita mesti kenal Allah. Kenal Allah ni wajib, bukan sunat. Sebab orang yang tak kenal Allah tak boleh nak sembah Allah. Orang yang tak kenal Allah takkan sayang Allah. Confirm, takkan sayang Allah. Walaupun dia kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia tak kenal Allah, tak boleh sayang Allah. Tak boleh sayang Allah. Walaupun dia mengajar, tapi dia tak kenal Allah. Baik, mengenal Allah dengan akal, berfikir, dan dengan hati. Akal dan hati. Dan yang paling kuat sekali, yang paling dekat sekali nak kenal Allah dengan hati kita. Jadi sebab tu sebenarnya bila sampai waktu perang nanti, bila sampai waktu susah nanti, bila sampai waktu bencana alam, kita dengar macam-macam cerita ni, bencana alam ni kan, berlaku banjir teruk di Baling tak pernah banjir teruk macam yang ada hari ni. Tiba-tiba banjir teruk, kemudian tiba-tiba dikaitkan pula dengan kehadiran askar-askar daripada United Nations. Sebelum banjir, lori-lori United Nations dikatakan datang pergi ke Baling. Kemudian jumpa pula askar-askar mandi-mandi ke ataupun bergaul dengan orang kampung di sungai-sungai terjun. Tiba-tiba lepas askar tu habis, hilang, banjir teruk kat Baling. Begitu juga dengan tempat lain. Ni sekarang ni Baling tengah teruk banjir. Jadi kita tak tahu apa askar tu buat kat sana. Takkanlah dia gali parit bagi besar apa ke, tak tahu, wallahu alam. Jadi kat mana ada van United Nations, dekat situ ada bencana. Ini kata setengah-setengah kawan-kawan kita yang mengkaji. Saya tak kaji, hak tu tak sampai nak tengok di mana ada lori United Nations, dekat situ ada balak. Yang saya tahu, dekat mana ada balak, kat situ ada United Nations. Tak percaya, tengok. Berlaku krisis kat Somalia, kat situ ada United Nations datang. Berlaku krisis kat Iraq, dekat situ ada United Nations datang. Berlaku krisis kat mana-mana, ada United Nations. Ini sebelum ni, agaknya kita ni kurang perhatian. Bila kita dah mula perhati, tengok rupanya lori-lori United Nations tu berada di tempat-tempat tersebut bukan selepas bencana, sebelum bencana. Sebelum bencana dah ada dah. Jadi saya menyeru kepada rakyat Malaysia, kalau nampak mana-mana kawasan, kampung ke, jalan raya ke, tiba-tiba nampak lori tulis UN, United Nations, warna biru muda tu, macam biru PKR tu, United Nations, sila buat viral kan. Kampung saya ada United Nations datang lah, macam itu kan. Kampung kita elok, tak ada apa, tak ada perang, tak ada apa, tiba-tiba lori United Nations datang kan. Tiba-tiba je datang, ambil gambar dia, viral kan. Kampung aku ada United Nations datang lah, kenapa gitu. Tengok-tengok, lepas tu banjir pula kan. Lepas tu ada bencana pula, penyakit banyak kan, Omicron, Bikron. Ada penyakit baru pula datang, monkeypox lah, apalah kata Menteri Kesihatan. Jadi nak sebut kat sini, bila ada nampak je United Nations datang kat tempat kita, tolong viralkan. Kenapa? Kalau betul lah di mana ada United Nations, dekat situ ada balak bencana. Kalau banyak sangat berlaku macam itu, tentu kita, rupa-rupanya ni lah balaknya. Jadi baru kita tahu WHO tu balak, WHO tu bencana, baru kita tahu. Rupa-rupanya duk ikut WHO ni, rupa-rupa bersama dengan bencana alam. Berapa bencana alam? Bencana penyakit. Kita kena tengok ni. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, kat mana ada United Nations, sila viralkan, beritahu. Kampung aku hari ni United Nations, 3 lori masuk. Berapa orang masuk, kira kalau boleh dalam tu berapa orang. Kalau dia masuk tak ada rasa apa-apa, alhamdulillah lah, okey lah kan. Kalau dia masuk tiba-tiba ribut, tiba-tiba kan macam-macam berlaku. Kita tengok ini United Nations punya hal ni kan. Dia nak datang ke tempat kita pasal apa? Pergi tempat yang susah tu, dekat Yaman, anak-anak mati kebeluran, pergi sanalah. Jangan pergi tempat kita ni kan. Baik.
Contoh sebab ini laporan daripada kawan-kawan kita yang ada di Baling dan ada di beberapa tempat. Dia kata kan, sebelum berlaku apa-apa ada nampak lori United Nations. Dia kata, saya pun tak tahu apa dia buat. Ini cuma satu kabar angin sahaja, tapi kan tidak mustahil. Bagi sebab tu sekarang ni kita kena lihat apa pun keadaan yang berlaku, kan, sama ada perang ke bencana alam ke apa, kita mesti berada dengan 4 perkara. Yang pertama sekali al-iman. Apa maksud iman? Iman bermula mesti kita kenal Allah. Mesti kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? Kan, tak susah nak kenal Allah. Imam Al-Bana rahimallah kata apa? Nak kenal Allah ni seperti melihat cahaya matahari di pagi hari, terang benderang. Maka bagaimana caranya? Nombor satu sekali, kita belajarlah, kan? Kita tengok sesuatu dengan mata kita, dengar sesuatu dengan telinga kita, kita melihat apa yang berlaku, kita mendengar, kita merasai dalam hati kita apa yang berlaku tadi. Kita nak rasa ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah, ini merupakan kuasa Allah, kan? Kudrah Allah, iradah Allah, ilmu, hayat, sama', basar. Jadi sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Jadi bila kita melihat sesuatu, kita hubungkan dengan kekuasaan Allah, hubungkan dengan ilmu Allah. Ini nak kenal Allah. Jadi iman bermula dengan kenal Allah. Tak guna kita semayang sampai bengkak-bengkak kita punya kaki, tapi kita tak kenal Allah. Kita semayang, kita sembah siapa? Kita tak kenal Allah. Tak kenal Tuhan, sembah siapa? Kita solat pada siapa? Ini nombor satu. Jadi bila kata iman, al-iman, awaluddin, awal dalam agama kita kenal Allah. Sebab tu kita kena latih diri kita. Maka sebab tu satu perkara yang ramai orang tak buat, terutamanya di akhir zaman ini, ialah dia kena lihat tiap-tiap hari mesti kita dekat dengan Allah. Hari ini mesti lebih dekat dengan Allah daripada semalam. Macam mana? Kalau sayang Allah, kita nak rasa sayang Allah lebih daripada semalam, kan? Kadang-kadang Allah ambil orang yang kita sayang. Allah ambil orang yang kita sayang, kan? Allah ambil orang yang kita sayang atau perkara yang kita sayang. Jadi kita tahu yang ambil itu Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang ambil itu Allah. Semua daripada Allah dan kepada Allah semua pergi. Maka kita pun kata, aku sayang ke Allah. Ya Allah, aku sabar. Ya Allah, aku sabar. Ya Allah, aku reda. Ya Allah, aku reda. Jadi Allah yang punya. Allah yang punya. Jadi kita melihat sesuatu, kita melihat perbuatan Allah, kita melihat sifat Allah, nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Salah satu nama Allah apa? Al-Wakil. Apa maksud Al-Wakil? Nak tanya orang sekolah agama. Siapa sekolah agama ni? Al-Wakil apa maksud dia? Al-Wakil apa maksud Al-Wakil? Nama Allah Al-Wakil. Siapa sekolah agama sini? Kita ada ramai. Tengok sikit. Tengah makan. Anak-anak saudara ramai. Al-Wakil. Nampak tak kenal Allah. Al-Wakil tak kenal. Ar-Rahman kena Ar-Rahman. Ar-Rahman tahu. Ar-Rahim tahu. Al-Wakil tak kenal. Macam mana kita? Jadi nampak bila kita tanya ni sekolah agama, kita tak sekolah agama ni macam mana? Yang kita tak sekolah lagi tak kenal. Al-Wakil. Al-Wakil hasbunallah wa ni'mal wakil. Penting tu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa yang ada masalah yang paling besar di dunia ni, apa saja masalah, kan? Apa masalah besar? Contoh Nabi Allah Ibrahim AS, kan, diikat tangannya, dia dirikan di atas, di depan unggun api yang tingginya 4 tingkat bangunan. Dia duduk ke atas, dia ada 4 tingkat bangunan, dibakar api. Nabi Ibrahim nak dibakar, masalah besar, nak kena bakar ni. Apa disebut? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ataupun hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa maksud al-wakil ni?
Al-wakil ni maksudnya kan, aku berserah kepada Allah dengan segala-galanya. Segala apa kita serah kat dia. Maksudnya dialah yang memelihara kita. Dialah yang memelihara kita. Dialah yang kita serahkan urusan kita. Urusan kita ni, apa yang kita Al-wakil, Allah lah yang kita serahkan. Allah yang kita letakkan harapan, pergantungan. Itu Al-wakil. Allah yang memelihara kita. Allah yang mencukupkan kita. Allahu kafi. Al-kafi itu pun maksudnya wakil juga. Jadi maknanya bila sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, kita ada masalah. Apa masalah? Masalah paling besar di dunia. Apa dia? Apa-apa sajalah. Ada orang belajar tak dapat belajar. Kan? Menghafal tak dapat ngapal. Ada orang kerja tak dapat duit. Bankrupt lagi. Ada orang nak kahwin tak kahwin. Allahu Akbar. Bila sebut kahwin. Allahu Akbar. Ada orang kan, banyak apa masalah. Ada orang masalah anak, masalah mak, masalah bapa, masalah macam-macam masalah. Ulama-ulama kita kata apa? Letakkan masalah tu, urusan tu, kita minta pada Allah, serahkan pada Allah. Macam mana cara dia? Kan, bila banyakkan baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa kali? 450 kali sehari. Amalkan. Kalau kita boleh baca panjang lagi bagus. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau kita baca panjang lagi bagus. Tapi katakan kita ni tak kuat kan, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Siapa yang ada masalah besar mana pun, amalkan 450 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Macam mana dapat 450 kali ni? Tak ada dalam hadis pun. Memanglah tak dalam hadis. Tapi ada dalam huraian para ulama kita. Kan? Macam mana 450 tu? Ada dia punya kan, huraian dia. Kalau saya nak huraian tak habis cerita malam ni. Jadi sebut sini baca bukan 449, bukan 451, 450 kali. Macam mana niat dia? Doa dia. Bila kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, kita baca dengan lidah kita, hati kita ikut, kemudian hati kita baca, bayangkan apa? Ya Allah, aku serahkan urusan aku pada Engkau ya Allah. Aku serahkan urusan aku pada Engkau ya Allah. Aku serahkan masalahku pada Engkau ya Allah. Aku serahkan kesusahan aku pada Engkau ya Allah. Peliharalah aku ya Allah. Cukupkan akulah ya Allah. Itu al-wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuba buat, tengok. Tapi kena amalkan. Baca masa bila nak baca? Ikutlah. Kalau kita boleh baca sebelum subuh lagi bagus. Sekejap je. Cuba 450 kali. Jadi sebenarnya perkara pertama yang akan menyebabkan kita beruntung, walaupun yang kita berdepan dengan itu masalah yang besar, walaupun penyakitnya besar, ialah hasbunallah wa ni'mal wakil, al-iman. Dia bukan zikir tu, bukan doa tu yang menjadikan kita terlepas daripada masalah tadi. Bukan zikir tu yang menjadi yang boleh menghalau hantu sihir tadi. Contohnya orang kena sihir kan, kena sihir, teruk sangat sihir. Jumpa bomoh sini, bomoh sana, ustaz sini, ustaz sana, tak jadi. Kita silap, kita jumpa bomoh dulu sebelum minta ke Allah. Ini mana iman? Iman maknanya kita minta ke Allah dulu. Jangan minta dekat ustaz dulu. Ustaz tak ada kuasa pun. Allah yang berkuasa. Jadi bila kita hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, kita baca tu, pastikan 450 kali. Siap-siap hari buat. Cuba tengok, insya-Allah masalah kita akan Allah angkat. Akan Allah angkat nanti masalah kita. Sihir ke, sakit apa saja masalah. Kalau boleh baca panjangnya baguslah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bolehlah, baguslah.
Tapi kalau baca paling kurang pun hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallahu ni'mal wakil. Kita minta, ya Allah, aku serahkan masalah aku pada Engkau, ya Allah. Aku serahkan kelemahan aku pada Engkau, ya Allah. Maksudnya minta Allah tolonglah. Kita tu minta tolong kat Allah. Bukan nak aku baca. Jadi sebab tu yang pertama sekali al-iman. So al-iman kita kena belajar, nombor satu kenal Allah. Nama-nama Allah tu kena kenal. Al-wakil kita sebut tadi. Al-qayyum, Al-hayyu, Al-qayyum. Kan? Itu semua nama-nama hebat Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-iman, selagi kita bersama Allah dengan pegangan dengan iman kita dengan akidah tadi, selagi itu kita beruntung. Terlepas saja kita daripada Allah, tak ingat Allah, tak berzikir pada Allah tadi, maka kita rugi. Jadi sebab tu yang pertama sekali al-iman. Baik. Yang pertama kita nak kenal Allah. Yang kedua, kita nak kena jadikan matlamat apa saja yang kita lakukan hanya dapat redha Allah. Maknanya segala perkara yang kita lakukan, kalau bukan kerana redha Allah, maka perkara itu sia-sia. Jadi kita nak kena lihat bahawa yang paling besar yang boleh dicapai oleh seorang manusia yang hamba Allah ni, ialah dia mendapat redha Allah. Kerja nak cari redha Allah. Habis kerja dapat duit tak? Duit tu suplemen aja. Duit tu rezeki Allah bagi kat kita. Duit tu, gaji tu rezeki Allah bagi, tetapi sebenarnya nak dapat redha Allah. Kita bagi contoh kan. Kita doa kan, ya Allah, selamatkanlah aku perjalanan aku daripada sini pergi balik rumah. Kan? Tiba-tiba accident. Kita buat apa doa? Doa pun accident, tak doa pun accident. Allah tetapkan. Jadi sebenarnya Allah perintahkan kita doa sebab kan, kita ni hamba Allah. Jadi doa tu bukan supaya kita tak accident. Memang benda tu akan jadi asbab tak accident, tapi nak seperti sini, doa tu sebab nak cari redha Allah. Tu doa, tu ibadah. Jadi yang kita buat semua ni ibadah, iaitu nak mencari redha Allah. Allah gambarkan apa? Wa ridwanu minallahi akbar, zalika huwal fawzul azim. Redha Allah yang paling besar sekali. Itulah pencapaian yang paling agung yang boleh dicapai oleh seorang manusia. Jadi bila kata al-iman, al-iman maknanya kita nak nyatakan di sini, maknanya apa yang kita buat nak redha Allah. Jadi bukan semayang aja lillahi ta'ala, bukan. Puasa aja lillahi ta'ala, tetapi kita bekerja pun kerana Allah, kita bergaul pun kerana Allah, kita makan kerana Allah, minum kerana Allah, berkahwin kerana Allah, beranak pinak kerana Allah, semua kerana Allah. Itu masuk iman. Iman yang tidak akan menyebabkan kita tersia-sia dalam hidup kita ni. Ini nombor satu, kita mesti kenal Allah. Nombor dua, kita mesti hubungkan dengan redha Allah. Nombor dua, ini iman. Nombor tiga, kita mesti maksud iman ni ialah kita mesti ikhlas kerana Allah. Maknanya yang ketiga inilah yang menghidupkan amalan-amalan kita. Mana-mana saja amalan yang tidak ada redha Allah tadi, yang tidak ada ikhlas, mana redha Allah ni ikhlaslah, mendapat ikhlas ni bersih daripada matlamat lain, maka amalan tersebut tidak ada roh, tidak ada nyawa. Kalau kita semayang tu tak meningkat. Jadi sebab tu bila kita tengok satu amalan, kenapa tak boleh istiqamah? Satu amalan, kenapa tidak meningkat? Sembahyang tak khusyuk, zikir tak rasa seronok, tenang, tak rasa tenang. Kenapa? Kerana kita cek ikhlas kita. Kita cek matlamat amalan tadi. Kalau amalannya ikhlas, maka Allah akan kembangkan amalan tersebut. Apa yang dikembangkan, antaranya Allah akan berikan rasa nikmat. Kita beramal, rasa seronok beramal. Lepas semayang fardu nak semayang sunat pula. Lepas sunat nak semayang lagi. Lepas habis semayang nak baca Quran pula. Terasa. Kenapa? Kerana Allah kembangkan amalan itu, barakah berkembang. Kenapa? Al-ikhlas. Jadi amalan yang ikhlas inilah yang menyebabkan kita boleh istiqamah, insya-Allah. Jadi kenapa hari ini ada amalan kita yang tak boleh istiqamah? Kita cek. Kadang-kadang kita buat amalan tu sebab bukan kerana Allah, kerana kita terpaksa. Ustaz suruh buat. Kenapa apa ni? Ustaz suruh buat. Kalau ustaz tak suruh, tak buat. Kenapa bangun malam? Ustaz suruh bangun, pergi qiyamul lail. Kenapa puasa? Abah, ayah suruh puasa. Kita buat bukan kerana Allah. Jadi kita kena bersihkan
Al-ikhlas. Ikhlas inilah yang akan mengembangkan amalan kita. Jadi sebab tu kalau amalan kita tidak berkembang, amalan kita tidak beristiqamah, kita susah nak dapatkan rasa ketenangan dengan amalan. Kita cek ikhlas kita. Cek semula di mana redha yang kita cari tadi. Kita nak cari redha manusia, nak cari redha nafsu, ataupun nak cari mardatillah, cek redha Allah. Ini kita tengok balik. Ini maksud al-iman. Yang mana kalau orang tu ada, maka dia tidak akan rugi. Sebab tu bila tengok adik meninggal, Allah izin masa saya tengok di atas van polis tu, nak ambil kunci motor, jumpa dalam motor dia, polis trafik nak onkan motor, tak kerti. Macam mana nak on, tak ada kunci, dia kata. Motor BMW 1000cc 1200 cc. Nak on tak ada kunci. Jadi polis kata, mana kunci? Polis trafik mungkin tak pernah bawa motor tu kan. Dia kata tak ada kunci ni, dia kena pakai yang macam tu kan, macam kunci yang tak ada ni kan. Mesti kilas. Mesti ada dekat baju dia. Itu yang panggil lori yang bawa jenazah tu, berhenti sekejap tepi jalan, kita nak ambil kunci dia. Saya pun naik atas. Tengok, saya tadi minta izin, boleh saya tengok adik saya nak buka dia punya ni, buka dia punya getah lah. Boleh silakan. Saya pun buka, tengok. Buka, bila tengok wajah dia kan, terbelah, cedera parah. Dia punya ni janggutnya. Bila tengok wajah dia, teringat wajah Nur Azmi. Sebiji dengan wajah Nur Azmi. Wajah Nur Azmi. Dia adik-beradik nombor 4, nombor 5. Tengok dia kan, dah diam itu kan. Dah diam lah. Dah terdiam. Dah meninggal dunia lah ya. Jadi bila tengok tu terasa, oh muda lagi adik dah pergi. Lepas tu buka ni, nak cari apa? Nak cari kunci tadi lah. Dalam jaket dia tu. Kan? Jadi dalam jaket tu, jaket dia dah macam hancur lah, dah macam dah koyak-koyak lah. Lepas tu buka pelan-pelan kocik yang dah koyak tu, buka pelan-pelan, jumpalah kunci kat tu, kilas tu. Ambil kunci tu dengan vape dia. Kalau tak silap vape lah kan. Ambil buat keluar. Lepas tu nak seluk lagi kocik yang lain, seluar semua. Sebab nak apa? Nak ambil lah kokok ada beg duit ke apa. Bila nak seluk tu kan, seluarnya pun dah ni Allah izin dah ni kan. Kalau seluk tu tersentuh dia punya daging sebagainya, dia macam bergoyang, macam apa? Macam patah macam itu kan. Tak sampai hati. Tutup balik. Tak sampai hati nak buka, nak seluk-seluk. Kalau kita seluk kan, kita kena pegang-pegang kan. Kita pegang badan dia dah kan. Tak sampai hati nak pegang. Jadi keluarkan kunci tu lah pasal nak bawa motor. Jadi nak suruh sini, bila tengok macam itu kata, dah tak ada dah kan. Adik dah tak ada dah. Dah tak ada dah dia. Bila dah tak ada tu, bayang kan, kita lebih tua daripada dia kan, lebih berumur daripada dia, 10 tahun tua daripada dia. Jadi nak tengok kat sini bagaimana Allah nak ambil, Allah ambil. Bila masa Allah ambil. Jangan kita ingat kita nak tunggu tua baru mati. Jangan ingat kita nak tunggu sakit baru mati. Tak sakit pun, sihat, boleh bawa motor, tapi bila sampai waktunya, tak ada, Allah ambil. Sebab itulah nak sebut kat sini, kalau Allah ambil kita dalam keadaan hati kita tidak ada ikhlas pada Allah, kita tak kenal Allah, kita tak yakin dengan Allah yang jadikan kita, maka sudah tentulah rugi sangat kita. Rugi sangat. Sebab tu al-iman yang digambarkan tadi, al-iman tu mesti ada kenal Allah kan. Lepas kenal Allah ni, mesti kita ada perasaan dengan Allah, kita boleh nak mula yakin dengan dia, mula nak ikhlas yang kita sebut tadi ni. Barulah dia boleh kembang. Ini al-iman. Jadi iman ni kita kena perdalamkan. Tapi macam mana nak dapat iman? Nak dapat iman, hati kena bersih. Kerana kalau hati kotor, iman akan jadi tercemar. Kita cuba belajar, cuba zikir. Banyak ada orang tanya, Ustaz macam mana saya dah amalkan zikir yang diajar, macam-macam zikir saya buat, tapi saya rasa jauh dengan Allah. Saya rasa jauh daripada Allah Ta'ala. Saya
tak rasa ketenangan. Orang sebut, Allah gambarkan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bila kamu zikir pada Allah, hati tenang. Tiba-tiba kita zikir ke Allah, hati kita tak tenang. Hati kita tak rasa apa-apa. Kan? Berat aja. Rasa beban. Sembahyang rasa beban. Baca Quran rasa beban. Walaupun kita ni dah hafal Quran, rasa beban. Rupa-rupanya dalam hati kita ada kekotoran-kekotoran. Ada dosa yang kita tak perasan. Mungkin dosa tu buruk sangka dengan Allah, mungkin. Tak tahu, tengoklah syirik ke Allah. Jadi kita lihat al-iman dia bukan hanya sekadar kita memahami pengertian iman yang saya sebut tadi, tetapi sebenarnya tempat iman itu dia letak roh kita, hati itu mesti dibersihkan. Jadi kadang-kadang kita tak bersihkan. Apa yang menghalang kita? Dosa kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan, perkara yang penting dalam ibadah bukanlah ibadah itu semata-mata, tetapi sejauh mana kita bertaubat pada Allah. Sembahyang, taubat ke Allah. Puasa, taubat ke Allah. Zikir, taubat ke Allah. Taubat inilah sebenarnya yang akan membina kebersihan hati. Maknanya kita nak membuang segala yang Allah tak suka. Pernah tak kita cuba lepas ni kan? Kita cuba cek. Sembahyang kan, sembahyang khusyuk kan, sembahyang khusyuk. Kan? Kita cuba khusyuk. Susah nak khusyuk. Kita sedekah, kita cuba sedekahlah. Kan? Ikhlas, nak ikhlas, susah nak ikhlas. Susah. Nak bangun malam, susah nak bangun malam. Nak baca Quran hati tenang, susah. Baca Quran rasa seronok kan, susah. Jadi maknanya kerana mungkin juga hati kita tu ada masalah, hati kita ada penyakit. Apa contoh penyakit hati? Sekolah agama. Apa contoh sakit hati? Sekolah agama. Sakit hati apa? Apa? Bukan sakit hati tu. Penyakit hati apa contoh? Ujub. Wah. Perempuan laki-laki dapat melka. Perempuan tak dapat berbual je. Dari tadi Puati berbual je. Masa Pak Long dulu kan belajar kan, tengah belajar tengah satu ceramah. Satu ceramah tu yang bagi ceramah tu orang JAKIM datang. Masa tu belajar lagi. Jadi pengurusi majlis. Jadi bila ustaz tu bagi ceramah, dekat belakang ni budak-budak pandai ni MRSM. Budak belakang tu semua duk bercakap. Duk bercakap. Lepas tu saya cakap dengan ustaz, berhenti sekejap boleh ustaz? Betul dah. Ustaz, berhenti sekejap ke? Sekejap saya nak cakap, saya ambil pengumuman sekejap. Apa bagi? Buat pengumuman. Saya pun cakap, saudara-saudara sekalian, bila saya pegang mic semua diam. Hak belakang pun diam kan. Saudara-saudara sekalian, saya pernah dengar Nabi pernah sebut, tapi mahfumnya lah kan. Masa tu belajar lagi. Apa dia? Dekat akhirat nanti kan, kita akan dibangkitkan oleh Allah. Wajah kita asal wajah manusia cantik macam Shah Khan lah, Kajol lah, apalah. Kan di akhirat nanti Allah akan bangkitkan muka kita macam muka babi. Saya pun aja. B-A-B-I. Kan? Ba alif ba ya. Semua diam. Siam. Apa benda ni kan? Salah satunya kata Rasulullah ni mahfum hadis lah saya kata. Kan? Orang tengah dakwah, tengah bercakap, dakwah ni dia duduk bercakap kat belakang. Oh, marah. Kat belakang sana lah, bukan kat sini kan. Jadi bila bercakap, bila orang sedang kalau khutbah batal pahala dia kan, tak dapat pahala. Ini dakwah. Maka Allah bangkitkan orang yang begitu, wajah dia wajah babi. Saya pun kata hidung ni cantik-cantik mancung ni macam hidung babi sebab naik macam tu. Oh, marah kawan-kawan. Marah lepas tu. Habis ceramah, yang paling gangster sekali datang. Man, petang dah aku nak jumpa kau. Di antara ketua-ketua ni lah. Pasal apa dia terasa lah cakap muka dia muka babi semua kan. Dia sebut sini apabila kita bersama-sama dengan majlis ilmu, kita cubalah pelan-pelan kan. Tapi tak apa, buat pelan-pelan tak apa. Saya sebut kat sini kan, antara perkara yang penting ketika kita berada dalam keadaan beramal, kita mesti rasa
Kalau aku tak boleh dekat dengan Allah, adalah benda tak kena dengan hati. Hati kita. Hati kita yang mana yang tak kena? Dosa. Dosa, apa dosa hati? Kata Abang Yasin kita, kan? Ujub, kan? Ujub, takbur, sombong, kan? Apa lagi? Kalau kita marah kat orang, salah tak marah? Marah tu salah tak marah? Boleh tak marah orang? Jangan, boleh marah orang tak? Boleh. Marah tak apa, boleh marah orang. Yang tak boleh apa? Kita simpan marah tu tak boleh. Kita marah kat orang, kita simpan dia. Maknanya kita simpan kemarahan itu, dipanggil dendam. Dendam tu penyakit hati. Ada satu kisah. Ada seorang, satu ketika satu majlis belajar tentang ruqyah Islam. Doa-doa untuk nak rawatan. Jadi ada seorang makcik ni, umur dia dah dekat 60 tahun kot masa tu lah. Dia kata, saya ni ustaz, dia sebut ustaz yang ajar bawah lah. Saya duduk peserta, standar peserta masa tu. Saya ni ustaz, dia kata, kan, nak sebut suami saya sihirkan saya. Jadi bila kita kata apa ada tak apa-apa sakit-sakit ke apa, kan, ustaz sebutlah. Ustaz ni daripada Indonesia. Kan? Ada tak siapa-siapa sakit sebagainya, depa angkat tangan. Saya ni ustaz, suami saya sihir saya. Wah, ini bukan orang lain ni, bukan orang belak. Suami saya sihir saya. Maka dia kata, sihir macam mana, kan? Habis kamu dah jumpa suami, dah cakap apa sebagainya, dia kata. Tapi suami saya dah mati, dia kata. Macam mana? Jadi suami dia kata suami dia sihir dia, dan dia sakit, agak sakitnya tu. Kemudian bila suami dia mati, sakit masih ada. Dan saya dah pergi merawat kat mana-mana saja, dah merawat semua sekali. Tapi tak dapat. Tak sembuh, dia kata. Maka ustaz tu pun kata, boleh saya tanya satu soalan? Boleh, kata. Kamu marah tak dengan suami kamu? Marah, kata. Marah. Yelah, dia sihir saya mesti marah. Kan, saya boleh ni, tak boleh buat ni, sakit, disebutlah sakit itu. Jadi, kamu dah maafkan dia tak? Saya tak boleh maafkan dia. Lepas tu kata ustaz tu, bila kita marah, kita simpan kemarahan, itu namanya dendam. Dendam inilah kafarah. Sakit tu kafarah dendam. Allah tak sembuhkan kita sebab kita dendam pada suami kita. Maka cuba kakak maafkan dia, minta Allah ampunkan dia. Kalau Allah nak hukum dia, hukumlah. Tapi aku maafkan suami aku. Lepaskan kemarahan. Menangis dia. Akak tu menangis, makcik tu menangis. Kemudian dia pun kata apa? Dia kata, ustaz, saya maafkan suami saya. Maka sama-sama baca Fatihah aja, hilang. Sakit dia hilang. Maknanya rupanya kadang-kadang kenapa kita tak boleh ikhlas, tak boleh khusyuk, tak boleh sayang ke Allah, tak boleh nak bangun malam, tak boleh istiqamah. Rupanya ada penyakit dalam hati kita yang kita tak ubat, tak rawat, yang kita tak tahu kadang-kadang. Tapi dia makan diri kita sendiri. Seperti tadilah, kita dendam kat orang. Jangan dendam. Marah boleh tak? Marah. Orang buat jahat kat kita, orang buat salah kat kita, kita marah boleh. Marah tak apa. Tapi jangan dendam. Jangan simpan kemarahan, itu dosa. Simpan kemarahan tu maknanya kita tak redha dengan Allah yang telah mengizinkan perkara itu berlaku. Kalau kita marah pada orang tu, lepas tu habis. Allah hukum dia, itu hak Allah. Allah akan hukum dia. Kalau dia tak bertaubat, Allah akan hukum dia. Kita tak payah fikir nak hukum dia apa. Tapi bila kita dendam, maka dia akan jadi penyakit dalam hati kita. Sehingga Allah akan kafarah, bagikan sakit kat kita pula. Ini contoh penyakit hati. Ini satu benda yang kadang kita tak perasan. Hati kita tidak bersih. Satu lagi, iradatus syar. Apa maksud iradatus syar ni? Ni pun penyakit hati juga. Kita berkehendakkan kejahatan berlaku kepada orang tertentu. Kita tak suka dengan orang tu, kita kata padan muka dia. Kita tengok dia jatuh, padan muka dia. Kita nak orang tu dapat buruk. Itu adalah iradatus syar, kehendak buruk kepada seorang. Itu pun dosa hati.
Jadi ini kita nak kena bersihkan. Bila kita bersihkan yang ni, baru kita perlahan-lahan akan dapat menghayati al-iman, kan? Baru dapat menghayati al-iman tadi. Ini perkara yang kita nak kena rasa. Jadi dalam surah Al-As tu bila sebut al-iman, bukan kata beriman macam itu je. Tak, kita kena proses iman kita. Kena proses hati kita. Kita kena tahu macam mana nak bersihkan hati. Macam mana nak bersihkan penyakit hati kita. Kadang-kadang kita tak perasan, kita ingat dosa ni mencuri je. Dosa ni mungkin kita kata minum arak aja, itu dosa-dosa. Rupanya dosa banyak perkara yang berlaku dalam hidup kita ni. Kita kena berhati-hati secara teliti. Kemudian secara ringkas, kemudian lepas beriman, beramal. Pastikan amal soleh. Apa maksud amal soleh? Amal soleh ni maknanya segala perbuatan kita, dalaman, zahirnya, batinnya, yang menyampaikan kepada redha Allah, menyampaikan kepada kesempurnaan akhirat, itulah amal soleh. Kalau amalan kita tak menyampaikan kepada kesempurnaan akhirat, tak menyampaikan kepada redha Allah, bukan amal soleh, walaupun sembahyang namanya. Walaupun namanya sembahyang, takkan jadi amal soleh kalau tak sampai kepada keredaan Allah. Alhamdulillah, akhirnya tak tahan bercakap, terpaksa cakap kat luar. Tak ada kaitan sama dia hidup atau yang mati ya. Alhamdulillah, satu peningkatan kan, satu peningkatan. Hijrah. Hijrah fil makan. Tempat tanya. Cakap pasal memaafkan tadi. Memaafkan ya. Kita memaafkan, tapi ada ayat you forgive but you never forget. Okay, you forgive but you don't forget. Okay. Adakah itu sama dalam konsep dendam tu tadi? Ya, sama. So you forgive and forget. Sebab apa? Sebab begini. Kalau orang buat jahat kat kita, pertama kali dia buat jahat, kita nampak dia jahat, kita marah kat dia. Tapi bila kita tengok kali kedua buat jahat tu, itu perbuatan Allah. Allah izin berlaku pada kita, betul? Kalau Allah tak izin, tak berlaku. Orang sihir kita, contoh orang sihir kita kan, sihir kan jahat kan, kita sakit, kita marah kat dia, kemudian kita doa, ya Allah kan, ampunkan dosa aku dengan sebab ni, contohnya, atau ya Allah kau balaslah dia setimpannya, boleh, tak apa, doa tak apa kan, kita kata setimpannya minta Allah. Tapi kita simpan, besok lusa dah sihat pun, inilah dulu sihir aku ni kan. Jadi bila menyimpan dendam tu dipanggil, menyimpan marah dia dipanggil dendam. Dendam ni sama dengan dosa, dipanggil dosa hati lah. So kita lepas, sebab apa? Sebab yang berlaku tu Allah izin berlaku pada kita. Allah yang izin tu perbuatan Allah. Jadi bagi kita maafkan dia. Jadi ini yang susah ni, terutamanya kan, bila kita rasa kita ni tak dapat, dia tak kena apa-apa balasan. Dia pasti ada balasan. Orang buat jahat ni pasti ada balasan. Sebab tu kita hari ni, kalau kita buat jahat, kita buat dosa, tak bertaubat, pasti Allah bakar. Pasti. Kenapa? Kerana bila tak bertaubat, maka kita sombong pada Allah. Tak nak minta ampun ke Allah. Kita tahu itu salah, tak nak minta ampun, kita sombong. Allah tak suka orang sombong. Sebab tu bertaubatlah. Ni malam raya ni, malam raya ni antara malam-malam yang Allah sangat suka kalau kita bertaubat malam. Bangun malam, taubat semua dosa kita. Minta ke Allah. Apa maksud taubat? Nabi kata nadamah. Nadamah ni menyesal. Taubat ni maknanya menyesal. Bila kita menyesal tu, barulah taubat tu mula, pintu tu mula terbuka. Dan kita tak percaya cuba, tak percaya cuba. Sebelum ni kita ada dendam orang, sebelum ni kita ada suka orang berlaku jahat kat dia, buruk kat dia kan, sebagainya. Kita buang benda tu, kita akan rasa tenang. Kita rasa tenang. Kita buang dengki, kita rasa tenang. Allah Akbar. InsyaAllah. Yasin. Balik dah. Balik. Besok datang lagi insyaAllah. Tak boleh. Tak apa. Tidur. Sekali lemak. Allah. Okey, jadi maknanya sekarang ni perkara yang pertama ni dari sudut hati ni, iman ni, sebab tu iman dia panjang ceritanya, tapi kita cuba bagi sikit-sikit lah. Baik, yang kedua amal soleh. Amal soleh ni maknanya kita buat apa pun kan, makan, minum, buang air, buat apa pun, bila kita buat tu dalam rangka nak dapat redha Allah, kesempurnaan akhirat, dalam rangka nak dekat dengan Allah,
maka dia jadi ibadah. Ikut syariat Rasulullah SAW, jadi ibadah. Itu amal soleh, amal yang menyampaikan kepada kesempurnaan akhirat, yang menyampaikan kepada ridha Allah. Itulah amal soleh. Apakah amal soleh yang paling besar sekali? Amal soleh yang paling besar sekali ialah apabila kita memperbaiki diri kita. Ini sekarang ni, memperbaiki diri. Kita nampak kita ada kelemahan, kita baiki diri kita. Kenapa saya sebut paling besar? Kerana itulah amalan yang meningkatkan diri kita. Kita takkan meningkat kalau kita tak baiki diri kita. Kan? Kalau kita tak baiki diri kita, hari ini sama macam semalam, maka sebenarnya kita meruntuhkan amalan kita. Sebab tu kita kena hari ini lebih baik dari semalam. Kena pelan-pelan. Kalau tidak, amalan tu akan hancur. Kenapa? Sebab amalan yang tidak tertingkat, dia akan menjadi beban kepada kita, kerana tanggungjawab makin besar, kan, maksiat makin besar, dosa makin besar, tapi amalan sama aja, tak meningkat. Jadi kita kena meningkatkan amalan kita. Jadi amal soleh ni penting. Jadi amal yang paling besar di akhir zaman ialah kita memperbaiki diri. Kan? Bada'ul Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan dagang ganjil asing, dia kembali balik macam sekarang dagang ganjil asing, terasing. Maka beruntunglah orang yang terasing tu, orang yang sikit tu, yang yang kita kata dengan bersama Islam tadi. Maka ditanya sahabat, "Waman ghuraba?" Siapa dia mereka ni ya Rasulullah? Maka Nabi kata apa? "Allazina yaslihun idza fasadan nas." Atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari. Apa kata Nabi? Mereka yang mengislah diri dia, baiki diri dia, baiki amalan dia. Ketika mana manusia rosak semua, dia baiki diri dia. Inilah amalan di zaman Islam tengah rosak. Maka pada hari ini kita kena ada satu perasaan nak baiki diri kita. Hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Kalau hari ini sama aja, kita rugi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini lebih teruk daripada semalam, kita akan binasa kalau kita tidak bertaubat kepada Allah. Maka kita tengok balik semua aspek, sayang kita, khusyuk kita. Jadi sebab itulah bila nak amal soleh ni, dia bukan hanya sekadar amal, tetapi amalan yang macam mana kita kena tahu, kena faham. Sebab tu amalan ni perlu disusun, perlu ada penyusunan. Baca Yasin bukan ketika ada majlis tahlil je, kan? Baca Yasin bukan hanya pada malam Jumaat je. Kita kena baca dalam keadaan tersusun. Surah Al-Kahfi kena baca 10 ayat, kena baca. Yang nak memperkuatkan amalan soleh tadi ialah yang ketiga, at-tawasau bil haqq, at-tawasi. Kita ingat memperingati dengan kebenaran. Maknanya kita hidup bersama dengan dakwah kebenaran. Siapa salam? Salam. Adik-beradik tu. Baik, jadi nak sebut sini, kita kena berpesan-pesan. Berpesan-pesan maknanya kita kena berjamaah sama-sama. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kena cari orang yang boleh sama-sama nak masuk syurga. Kena carilah jamaah. Kena ada jamaah lah. Sahabat-sahabat kita yang tolong-menolong, kan, kena ada ni. Kita tak kuat nak masuk syurga seorang-seorang, tak kuat. Tak ada orang yang boleh kuat, kan. Sebab tu Nabi suruh kita bersama-sama. Carilah orang yang soleh-soleh, yang solehah-solehah, supaya kita boleh bersama-sama berpesan-pesan. Dan at-tawasi, kita berpesan-pesan dengan kebenaran, berada di atas jalan dakwah. Kemudian berada di atas jalan yang sabar, maknanya kita istiqamah. Jadi yang ketiga, keempat ni mesti berjamaah. Sebab digunakan keadaan berpesan-pesan. Dia bukan pesan aja, bukan one way, dua. At-tawasi, berdua, pergi balik. Jadi yang ketiga, keempat ni berjamaah. Dengan kebenaran, berjamaah dengan kesabaran, istiqamah dengan kebenaran tadi. Jadi kita ingat, bila ada 4 perkara ni, cara ringkas saya cuba, ini ringkas pun dah panjang lah, kan. 4 ni insya-Allah mati kita atas kereta, mati kita atas motor, mati kita atas katil, kan, mati kita dalam hospital, mati kita di mana saja. Bila 4 perkara ini kita laksanakan, insya-Allah kita tidak rugi.
Jadi sebab itu tak perlu takut dengan kematian. Yang kita takut, kita tak melaksanakan apa perintah Allah tadi. 4 perkara itu tidak berjalan dalam kehidupan kita, itu yang perlu kita bimbang. Kerana itulah yang akan menyebabkan hidup kita ni rugi. Walaupun kita ni seorang yang kita kata nampak beragama. Ya, nampak beragama. Jadi itu kita nak kena tengok balik, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kenapa perkara ini perlu kita tekankan? Kerana tak lama lagi kita akan berhadapan dengan kesusahan-kesusahan, dan kesusahan itu perlukan kepada bekalan, dan 4 perkara inilah bekalannya. 4 perkara inilah bekalan yang akan membina. Satu disebut at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi kita boleh laksanakan 4 perkara inilah yang akan membina kekuatan at-taqwa. Insya-Allah. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi insya-Allah pada masa akan datang. Mudah-mudahan apa yang cuba saya sampaikan pada malam ini dapat manfaat lah. Tak banyak pun sikit, kurang-kurang. Bukanlah ada yang baik sangat pun. Ada sikit-sikit baik itu ambil lah sebagai satu panduan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati segala yang ada pada kita ini, insya-Allah. Aku liqali hadza, astaghfirullahalazim. Mari kita doa sama-sama. Kita baca doa Rabitah. Doa Rabitah ni kita bayangkan wajah anak-anak kita, keluarga kita, bayangkan kawan-kawan kita, jiran kita, bayangkan mereka yang berjuang yang tak ada depan kita ni, Al-Qassam yang ada di Palestin, dan Al-Mujahidin yang berada di Syria, dan begitu juga yang berada di Yaman, juga mereka yang para duat. Kita bayangkan wajah-wajah mereka yang bersama-sama risalah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan termasuk. Jadi kita bayangkan mereka dalam hati kita, mudah-mudahan termasuk dalam doa kita, insya-Allah. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فاسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك على طاعتك على جهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن اللهم انصرنا يا الله على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواصلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المهديين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته